Okay, hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, so bertemu kita kembali dalam NJMF 033. So, hari ni saya bercadang nak proceed dengan chapter 6. Okay, so sebelum tu saya nak cakap terima kasih dan juga tahniah lah semua yang dah jawab soalan midterm MJMF. Okay, dan result ni semua membanggakan lah. Okay, so nampaknya macam saya percaya yang walau di mana kalian berada, kalian boleh perform juga. Okay, so tahniah semua. So hari ni saya ditemani oleh tu dan Sinchan dan Lembu. Kita ada sotong kat situ. Okay, right. So kita proses dengan chapter 6 hari ni. So nature of management. Okay, so kita akan tengok. So kita akan masuk yang pertama dulu adalah management. What is management? Okay. So management is a process designed to achieve an organization objective by using its resources effectively and efficiently in a changing environment. So management adalah satu proses yang maksudnya satu proses yang berjalan atau bergerak dalam sebuah syarikat untuk achieve its objective. Okay. So awak tahu lah macam saya dah terangkan banyak kali sebelum ni, di mana objektif untuk satu syarikat tu adalah capai profit atau dapatkan profit. Okay, so bila kita tengok kat sini, siapa yang menggerakkan syarikat untuk achieve that profit is the management. Okay, so seterusnya, okay, managers. Managers adalah orang yang menguruskan syarikat, yang menguruskan management dalam syarikat. Okay, the person in charge in organizing atau in orang kata managing the company. Okay, so what managers do? First, make decision, utilize resources, achieving objective, planning, organizing, staffing, directing, and also controlling. So this is why these are what managers do. Okay, what managers job in the company atau in the organisation. So kita akan tengok satu persatu. Okay, sebelum tu, the importance of management. Apakah orang kata kepentingan atau importance lah of management? Resource acquisition and coordination. Resources, people, raw material, equipment, money, also information. Okay, as I mentioned before, kita ada acquisition dan juga merger. Acquisition tu adalah pembelian. Okay, di mana syarikat acquisite resources, sumber, di mana apa sumber yang apa sumber yang syarikat perlukan? People ni maksudnya pekerja lah. Okay, kalau kita set up organisation, tapi kalau tak ada pekerja, kita tak boleh anggap tu sebagai satu organisasi. Okay, so seterusnya raw material, bahan mentah, equipment, barangan atau orang kata machine. Okay, so kita money, duit. Okay, duit tu juga diperlukan untuk run the syarikat. Kita antara sumber lah, dan juga information. So without information, you cannot know, you didn't know apa yang berlaku dekat orang kata trending dekat you punya environment. Okay, so dan seterusnya. So ini adalah management function. Yang pertama adalah planning. So apa yang dia nak plan? Okay, process of determining the organization mission, goal and objective, and deciding how to accomplish them. Okay, so mana-mana syarikat mesti ada proses ni, iaitu proses planning, di mana function management dia kena plan. Contohnya macam sekarang ni kita tengah lockdown kan, so kita akan tengok di mana-mana je, di mana-mana institusi, di mana organisasi, diorang akan replan balik. Okay, daripada plan asalnya adalah achieving profit by selling product contohnya, itu adalah dia punya original plan. So bila berlaku orang kata masalah yang tak diduga macam ni, so diorang akan meeting. Okay, mereka akan meeting dan mereka akan replan balik, maksudnya organize balik untuk kejar balik dia punya mission, goal dan juga objective. So apa itu mission, goal dan juga objective? Mission, organization statement of purpose and basic philosophy. Okay, goals, the result that firm wishes to achieve, almost always have multiple goals dan juga objective, results desired by organisation. So ni adalah 3 perkara yang mana-mana syarikat akan set, akan orang kata achieve. Okay, so macam saya tanya, okay, saya tanya awak, walaupun awak tak ada di hadapan saya untuk jawab, saya tanya awak lah, apakah misi unit 10? Cuba cari sekarang. Okay, alright, dan seterusnya. Okay, ini adalah mission statement. Okay, so mission statement. Macam mana satu misi atau satu mission tu boleh dicipta atau direka? Okay, created. Okay, so persoalan-persoalan ni lah yang dijawab untuk hasilkan mission statement yang strong.
Okay, what business are we in? Who are we? Who are our customer? What is our operating philosophy? What are our core competencies and competitive advantage? And also, what are our responsibilities with respect to being good steward of environmental, financial, and also human resource? Okay, so ni adalah persoalan-persoalan. So, bila kita jawab persoalan-persoalan ni, maksudnya kita boleh hasilkan satu mission statement yang very strong dan juga melambangkan syarikat kita. Okay. Alright then, seterusnya goals. Okay. So tadi mission, ni goals pula. A firm almost always has multiple goals, should be specific. Component of goal mesti ada attribute sort, target to be achieved dan juga time frame. So goal ni adalah orang kata benda yang syarikat nak kejar lah. Okay, di mana contoh senang, okay, benda basic. Bila you main bola, you nak jaringkan gol. So gol tu yang you nak menentukan sama ada you ni pemenang. So sama juga macam syarikat lah, di mana you nak kejar gol sebab nak tentukan syarikat ni punya orang kata kekuatan lah. Makin banyak you kejar gol, makin orang kata banyak achievement you dapat. So maksud syarikat tu akan strong dari segi dia punya financial, dari segi nama dia, network dia. Okay. So seterusnya common organizational objective. Okay, ni objektif lah. Okay, the desired end result. So biasa kita mention apakah objektif syarikat. Ini apa-apa, ini adalah perkara-perkara antara perkara yang selalunya ada dekat dalam objektif dalam syarikat. Okay, profit. Keuntungan tu memanglah kita nak kejar profit. Competitive advantage. Competitive advantage tu maksudnya you kalau nak dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, you ada something, ada satu advantage, ada satu kekuatan, ada satu orang kata strong point atau strong skill yang ada dalam syarikat yang menyebabkan you gain that competitive advantage, di mana orang nak beat pun susah. Okay, contohnya macam Samsung. Samsung ada S Pen. So S Pen tu adalah competitive advantage untuk Samsung, di mana dia memang patent kan, dia memang orang kata patent kan that S Pen tu hanya jenama Samsung saja yang memang certified dan qualified nak pakai S Pen. So kalau ada jenama-jenama lain nak pakai, Samsung boleh accuse diorang ni meniru Samsung lah, sebab Samsung yang create the idea first. Tu adalah competitive advantage untuk Samsung. So seterusnya life efficiency, growth, service, ethics dan juga community responsibility. So itu adalah common organizational objective. Okay. So dan seterusnya masuk pada planning as function of management. Okay, so saya kata di bawah management function, yang pertama kita ada planning kan. So planning terbagi kepada 3. Kita ada strategic, tactical dan juga operational. So kita akan tengok satu persatu. Okay. Okay, next kita akan masuk pada strategic planning. Okay, so strategic planning. Okay, duty of executive level managers: establish long range objective and overall strategy to fulfill firm mission. Okay, dan dia mengambil masa lebih kurang 2 to 10 years forward looking. Diversification, issuing stock, merger acquisition, go international. Must account for organizational capabilities and resources, business environment and also objective. So kat sini kita nak bagi tahu yang strategic planning ni, okay, dia adalah planning jangka masa panjang. Okay, so dia bukan dan mengambil masa, dia bukan sebulan, 2 bulan, tapi dengan masa 2 hingga 10 tahun. Okay, saya bagi contoh. Contohnya macam kita tengok point yang kedua, going international. If a company want to go international, want to open their franchise abroad, okay, so dia mengambil masa bukannya setahun dah buka franchise kat luar negara. Dia mengambil at least 2 hingga 10 tahun. Okay, sebab apa? Sebab dia nak gather dulu profit, dia nak kuatkan dia punya management team, dan juga dia nak pastikan produk dia tu always orang kata menjadi demand by customer. Okay, so benda tu mengambil masa yang panjang, strategic planning. Okay, so seterusnya yang kedua masuk kepada tactical planning. Okay, tactical planning ni jangka masa dia lebih pendek. Okay, kalau tengok dekat situ, time frame dia 1 year or less. Okay, dia bergantung pada environmental changes. Okay, dan juga periodically review and updated. So dia beritahu dekat sini di mana kalau tactical planning ni dia lebih pendek daripada yang strategic planning tadi. Okay, so biasanya kita akan revise setiap tahun. Kita akan tengok apa problem, apa yang buatkan kita tak boleh capai objektif kita setiap tahun, kenapa kita punya profit kita makin turun. So benda tu akan di-revise, akan di-review setiap tahun. Okay, so dan seterusnya masuk kepada strategic planning yang ketiga adalah operational plan. Okay, dia very short term berbanding tadi dengan tactical tadi. Operational ni lagi pendek. Okay, kalau tengok dekat situ, dia action by individuals, work group atau department,
Dia mengambil masa 1 month, 1 week atau 1 day atau 1 day help to achieve tactical planning. So dia bagi tahu dekat sini yang operational planning ni adalah operational planning ni adalah satu plan yang kita nak achieve dalam masa 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Biasanya operational plan ni orang kata ditargetkan by individual atau satu kumpulan dalam syarikat, which is work group atau by department. So by achieving this operational plan akan helps you untuk achieve tactical planning. Alright, then seterusnya. Okay, next. So crisis management, contingency planning, focus on potential disaster. So product tampering, oil spill, fire, earthquake, terrorist attack, unethical, illegal employee activity. Communication is very important during a crisis. So dia bagi tahu dekat sini adalah apakah what is the crisis, management crisis, yang selalu mengganggu planning satu syarikat tu tidak berjalan dengan lancar. So biasanya benda-benda yang berkaitan dengan disaster lah. So ni adalah contoh-contoh disaster yang ada potensi untuk mengganggu daripada planning tu berjalan lancar. So antaranya macam tu lah, product tampering, di mana gangguan dari segi produk punya orang kata penghasilan produk lah. Di mana contoh paling senang kalau yang berkaitan dengan produk ni adalah keseragaman dalam penghasilan produk. So ada certain time produk tu akan macam ni satu mesin bila you beli, in the first 5 years the production is very good. The product custom made, product customization is very good. Everything akan maksudnya produk yang keluar tu quality semua meet the standard. After 5 years kalau you tak service, the quality akan turun. So dia punya hasil, dia punya orang kata finish product tu tak akan sama macam first time you buat that product. Di mana mesin tu punya capability semakin lama makin turun. Sebab itu you kena sama ada tukar mesin baru atau upgrade atau service. So itu adalah orang kata potential disaster, di mana dalam produk dihasilkan tu kadang-kadang akan ada satu yang ada slack, kadang-kadang ada dua yang ada slack. Kalau kita maksudnya kita nak elakkan benda ni, maksudnya kita kena servis lah barang kita. Dan lain oil spill. Oil spill ni tumpahan minyak. So ni antara yang banyak mengganggu perjalanan produk satu dunia lah, di mana kalau produk ni dihantar by kapal terbang, dia punya orang kata kuantitinya sikit. So kebanyakan syarikat banyak pakai kapal kontena. Then what happen kalau berlaku oil spill, tumpahan minyak. So tumpahan minyak ni akan ganggu perjalanan kapal, di mana ialah bila berlaku tumpahan minyak, of course kalau ikut logiknya lah, di mana kita nak kena orang kata bersihkan dululah perjalanan tu, maksudnya that laut lah apa semua kan. So bila berlakunya oil spill ni, kapal tak boleh lalu sebab kat area yang berlakunya oil spill tu orang nak, bukan nak kerak government nak clean it up, so it takes time. So dan seterusnya fire, kebakaran, earthquake, gempa bumi, terrorist attack. So ni adalah perkara-perkara yang memang syarikat tidak boleh kawal. Seterusnya adalah unethical, illegal employee activity. Sama jugalah, di mana kalau you ada 100 orang pekerja, bukan 100 orang tu jujur. Akan ada seorang dua orang yang orang kata sama ada kambing hitam, atau dia menggunakan hak syarikat tu, harta syarikat macam harta dia sendiri. So menyebabkan aktiviti dalam syarikat tu tidak berjalan dengan lancar. So communication adalah sangat penting semasa berlakunya krisis, untuk memastikan tak ada orang salah faham dan semua orang get the info. So then seterusnya, so these are the 5 function of management. Kita ada organizing, staffing, downsizing, directing dan juga controlling. Kalau kita tengok dekat sini organizing maksudnya kita organize syarikat kita lah. So macam mana kita nak pastikan orang kata kalau sesuatu syarikat tu nak dijalankan, apa function-function atau apa department-department yang perlu ada dalam syarikat. Seterusnya kita ada staffing. Staffing tu adalah pengambilan pekerja dalam syarikat. So kita tak boleh sekati-sekati ambil je pekerja kita. Mestilah perlu kita tapis, kita interview. So that process termasuk bawah staffing. Then seterusnya adalah downsizing. Downsizing ni adalah orang kata proses mengurangkan jumlah pekerja dalam syarikat. Itu adalah tugas management. Kalau dia tengok company dia macam to excess of employees, maksud terlalu sangat employees, so downsizing adalah the process of control that.
Okay, control it. Okay. So dan seterusnya masuk kepada directing. Directing adalah kita bukan meletakkan, kita bagi orang kata job lah pada pekerja. Maksudnya kita directkan dia, bagi dia tugasan, bagi dia orang kata arahan untuk jalankan kerja dia. Okay, itu adalah directing. Okay, kita nak pastikan dia buat kerja yang kita dah berikan. Dan seterusnya masuk pada controlling. Controlling itu adalah mengawal aktiviti pekerja dan syarikat supaya tidak orang kata lari daripada planning-planning yang kita dah plan tadilah. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah organizing. Macam saya beritahu tadi lah, di mana organizing, structuring of resources and activities to accomplish objective efficiently and effectively. The importance, create synergy, establish line of authority, improve communication dan juga improve competitiveness. So organizing, kita memang dah set dalam syarikat kita nak berapa orang pekerja bahagian ni, kita nak berapa orang pekerja bahagian HR, berapa orang pekerja bahagian marketing, bahagian accounting, bahagian admin. So itu adalah organizing. Kita terus buat susun atur, kita terus buat carta, buat chart. Di sini berapa orang, kat sini berapa orang. Itu adalah organizing. So importance-nya, kenapa kita nak create synergy? Synergy tu masuk kesinambungan. So everyone working, maksudnya tak ada orang yang access kerja dan tak ada orang yang tak ada kerja. Okay, kita nak pastikan semua berjalan lancar, semua orang bekerja sama. Okay, so seterusnya masuk pada staffing. Okay, staffing tadi saya bagi tahu lah, di mana lepas kita rancang apa position yang perlu ada dalam syarikat kita, kita akan buat staffing, kita akan hiring people. So tengok dekat situ, hiring people to carry out work of the organisation. Importance adalah recruiting, determine skills, motivate and train, competition level. So ini adalah orang kata benda-benda yang penting dekat bawah proses staffing. Okay, so recruiting, pengambilan pekerja. So awak tahulah, kalau nak ambil pekerja sekarang ni, normally memang mana-mana syarikat akan interview. So interview untuk mengambil pekerja tu, kenapa ada proses interview tu? Sebab kita nak tapis, kita nak cari potential candidate yang memang layak untuk posisi yang ada dalam syarikat. Sebab itulah berlakunya interview session tu. Okay, lepas tu kita determine skill. Daripada interview session tu, kita ambil dia punya resume. Okay, so resume tentang diri dia, kita tengok skill-skill apa yang dia ada. Adakah skill tu kena, atau skill tu memang orang kata sesuai dengan position yang kita offer dekat dia. Okay, dan seterusnya motivate and train. So bila kita dah ambil pekerja, kita kenalah train dia. Kita tak boleh dah ambil pekerja, pandai lah buat sendiri, saya dah bagi tahu position awak apa kan, pandai awak sertakan kerja awak. Tu salah. Patutnya kita kena train dia dan motivate dia. Okay, salah satu motivation untuk pekerja perform dalam syarikat adalah gaji. Okay, so bila kita bagi tahu, okay, ini adalah position awak, okay, ini adalah gaji awak. So akan ada seorang supervisor yang akan akan train awak, kerja awak. So maksudnya kita dah motivate dia dengan gaji, figure dan juga train. Okay, so see compensation level. So level-level gaji. So kita kena cakap, okay, after 5 years kita akan buat promotion. Okay, tak pun, bila awak masuk kerja, kita akan taruh awak bawah tempoh training, bawah tempoh probation setahun. So gaji awak 1,500. After setahun, awak complete all the assessment, all the task, dan awak boleh perform job awak, kita akan raise gaji awak jadi 2,500. Tu masuk compensation level lah. So kebanyakan orang, bukan orang lah, biasa semua orang lah, di mana dia nak mohon kerja satu syarikat, dia mesti akan tengok gaji dan dia akan tengok career enhancement. Maksudnya apakah potensi dia untuk dikembangkan dia punya orang kata jawatan dalam syarikat tu, dan juga macam mana dia nak kembangkan, kembangkan lah, maksudnya nak tambah gaji dia, potensi untuk tambah gaji dia. So biasa tu yang orang banyak tengok dalam syarikat lah. Okay, sebelum dia pursue untuk kerja dalam salah satu syarikat tu. Okay, next. Okay, baiklah, next masuk kepada downsizing. Downsizing, kalau tengok di situ, the elimination of significant numbers of employees. Macam saya beritahu tadi lah, mana kita buat pengurangan number of employees in the company. Okay, so dia ada macam-macam cara. Kita ada, ni adalah contohnya macam right sizing, trimming the fat. Trimming the fat tu maksudnya bukannya menguruskan pekerja yang gemuk dalam syarikat.
Tetapi kejap lagi saya terangkan. Okay. Right sizing tu maksudnya kita betulkan balik position dalam syarikat kita. Okay. So right sizing tu sebenarnya penting. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan daripada pembaziran kos yang dibayar untuk pekerja. Contohnya macam kita, okay, ada manager. Bawah manager kita ada, mungkin ada second level manager. Second level manager mungkin kita ambil 4. So bila kita tengok 4 ni sebenarnya 2 dah enough. So maksud 2 orang lagi ni kita transfer dia pergi ke tempat lain. Itu adalah right sizing, di mana kita betulkan balik kita punya position struktur dalam syarikat kita supaya tidak berlaku pembaziran atau penggunaan kos yang tinggi untuk menanggung pekerja. Okay. So itu adalah right sizing. Seterusnya masuk pada trimming the fat. So trimming the fat ni maksudnya kita kuruskan saiz syarikat kita. So kita tahu setiap orang buat kerja masing-masing. Okay. Tetapi kalau berlaku orang kata mungkin dari segi financial problem, so kita akan trimming the fat, di mana seorang pekerja akan buat multitasking beberapa pekerja yang kena dengan area dia. Contohnya macam kalau dulu kita ada seorang satu orang accounting, seorang orang finance. So bila kita buat trimming the fat, kita gabungkan dua-dua position ni, seorang akan dapat jawatan tu, yang seorang lagi mungkin kita akan transfer ke tempat lain. So maksudnya kita trimming the fat, kurangkan position yang kita offer dalam syarikat kita dan kita suruh orang multitasking. Okay. Dengan cara itu kita boleh jimatkan cost dan juga kita boleh kawal kita punya financial punya orang kata allocation lah dalam syarikat. Okay. So dan seterusnya, directing. Directing kalau tengok dekat sini, motivating and leading employees to achieve organizational objective. Okay. So why we motivate our company, why we motivate our employees, kalau tengok dekat situ, motivation ni sebenarnya kita nak orang kata supaya pekerja tu bersemangat nak perform dalam syarikat sebenarnya. Okay. Apakah contoh-contoh motivation yang kita boleh buat? Yang kalau tengok dekat dalam slide tu, insentif. Okay, dengan kita bagi offer untuk naikkan gaji atau mungkin promotion, position lain, position yang lebih tinggi. So itu adalah contoh motivasi di mana orang akan lebih perform sebab nak kejar kenaikan gaji. Orang akan perform sebab nak kejar promotion, dapat position baru, gaji baru. Okay. So dan seterusnya, employee involvement. Okay. So bila kita sebenarnya macam ni, bila kita libatkan pekerja kita dalam orang kata kalau tengok dekat situ, cost reduction, customer service dengan juga new product tu adalah contohnya lah. Okay, saya bagi contoh lain macam decision making. Bila kita libatkan pekerja-pekerja kita dalam orang kata nak capai satu decision making, okay, so secara tak langsung pekerja-pekerja tu akan ada rasa sense of belonging. Maksudnya dia rasa syarikat perlukan dia, suara dia didengari dalam syarikat. Jadi secara tak langsung dia akan perform. Okay, tu normal, di mana kalau misalnya mana-mana pun nanti awak kerja satu hari nanti, okay, tiba-tiba bos awak cakap, okay, saya nak idea awak lah, nak pendapat awak, kita nak create new product. So bila awak bagi idea, bos cakap, okay, kita akan kira awak punya idea, kita akan buat something. So awak secara tak langsung awak akan rasa macam dihargai. So awak akan rasa macam syarikat tu macam perlukan awak. Awak akan rasa tu, kita panggil term tu sense of belonging. Okay, dan seterusnya adalah recognition dan juga appreciation. So bila dapat anugerah pekerja terbaik, bila dapat appreciation daripada bos, hantar email dekat semua orang, tag nama kita, cakap tahniah sebab perform apa semua. So itu benda tu sebenarnya bukannya nak cakap besar, tapi sebenarnya salah satu motivation kepada pekerja tersebut untuk perform much better atau much harder. Okay. So dan seterusnya, controlling. Okay, so kalau tengok sini, controlling, process of evaluating and correcting activities to keep organization on course. So maksudnya dia akan evaluate pekerja dan juga betulkan aktiviti yang tidak betul dalam syarikat untuk pastikan organisasi tu keep on track, keep on course. Okay, 5 activities of controlling ni adalah 5 aktiviti macam mana syarikat boleh, management boleh control aktiviti dalam syarikat. Okay, so measuring performance, comparing performance against standard, identifying deviation from standard, investigating cause of deviation, taking correction action. So corrective action. So ini adalah aktiviti macam mana syarikat boleh control pekerja-pekerja dalam syarikat. Yang pertama adalah measure performance. So kita tengok macam mana dengan outcome, macam mana dengan mungkin sale atau mungkin profit yang syarikat capai. So bila syarikat tak capai profit, mesti ada something wrong dalam syarikat tu. Mesti ada pekerja yang tak perform, mesti ada pekerja yang tidak, orang kata tak settlekan kerja dia dengan betul. So sebab tu performance tu tak boleh nak dicapai. So antara macam mana kita nak measure performance adalah kita comparekan current performance dengan
sama ada past year punya performance atau standard. Standard tu maksudnya bila kita plan syarikat kita, okay, kita ada orang kata forecast. Okay, kita ada orang kata prediction tentang kita punya sale atau kita punya profit. So kita akan tengok performance kita dengan kita punya prediction atau kita punya forecast tu sama ada current punya performance tu adakah dia much better atau much worse. Okay, kalau misalnya dia worse atau misalnya bukan worse, maksudnya dia lagi low atau lagi mungkin tak capai standard, ada something wrong somewhere. So itu management akan kenal pasti kat mana aktiviti yang problem, kat mana yang orang kata bermasalah. Okay, seterusnya adalah identifying deviation from standard. So kenal pasti kenapa performance tidak capai standard. Okay, so nombor 4 pula, investigate cause of deviation. Investigate, kenal pasti atau orang kata siasat kenapa orang kata perkara tersebut boleh berlaku. Dan yang nombor 5 adalah kita take corrective action lah, sama ada jatuhkan hukuman. Mungkin ada seorang pekerja ni yang namanya pekerja tapi macam tidak bekerja, so kita take corrective action lah. Kita tegur dia dulu, bagi nasihat kat dia dulu. So after 2 kali bagi nasihat, kita akan keluar surat amaran. Dah 3 kali keluar surat amaran, kita gantung dulu. Lepas tu bila dah naik daripada gantung, buat hal lagi, nak buat macam mana, kita dah gantung pun dia masih tidak bertaubat lagi, so kita quit, kita pecat dia lah. Okay, so itu adalah orang kata controlling. Apa orang kata cara yang syarikat boleh buat nak control aktiviti dalam syarikat. Okay, so seterusnya kita masuk pada level of management. Kita ada top managers. Okay, so bawah top manager kita ada president, CEO, CFO, COO. Ni adalah big boss lah, bosses yang orang kata run the company. So seterusnya kita ada middle management, responsible for tactical planning, implement general guideline established by top management. Responsibility is more narrowly focused than top managers. So kalau top managers, dia akan review keseluruhan syarikat. Tapi kalau middle management, dia akan fokus pada bahagian dia sahaja. Okay, contohnya kalau misalnya macam Unit 10, kita punya top management, kita ada CEO, kita ada chancellor semua. Tetapi kalau media management, kita pecahkan lagi bawah dia. Contoh macam TNC. TNC ada TNC di Muazzam, ada TNC di Bangi. So TNC Muazzam hanya jaga Muazzam, TNC Bangi hanya jaga Bangi. Macam itu. Okay, so then yang seterusnya adalah first line management. So first line management adalah bawah lagi daripada middle management. Dia supervise worker, oversees daily operation, directing and controlling primary function. So kalau bawah first line management ni, dia lebih narrow, lebih spesifik dan juga lebih orang kata terpecah kepada bahagian masing-masing. Okay, contoh macam tadi saya kata dekat Koba, dekat Muazzam. So TNC kita adalah middle management. First line management ni adalah dekan, timbalan dekan, HOU, HOD, di mana diorang control bahagian diorang. Okay, so macam dekan, bawah dia pecahan dia ada Koba lah. So bawah Koba pecahan dia ada banyak. Kita ada FDS, kita ada HR, marketing, lepas tu kita ada entrepreneurship, finance dan seterusnya. So setiap cost ni ada dia punya HOD, head of department, ada HOU, head of unit. So mereka ni lah termasuk bawah first line management. Okay, alright, then seterusnya. Okay, baiklah, seterusnya masuk pada areas of management. Apakah area-area of pengurusan lah. Okay, kita ada finance, production, operation, human resource, marketing dan juga administration. So kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, financial management. Okay, focus on obtaining money necessary for the successful operation and using this fund to further organizational goal. Okay, so dia bagi tahu dekat sini adalah tugas bawah Department Finance atau Financial Management adalah fokus on macam mana nak obtain money. Okay, untuk pastikan operation tu berjalan lancar, dan juga macam mana nak menggunakan this money atau this fund ni untuk kejar goal di masa akan datang. Okay, so itu adalah tugas financial manager. Mungkin dari segi procurement, which is pembelian barangan syarikat, semua ni termasuk bawah financial management. Dia akan overview, dia akan tengok yang tahun lepas punya kita dah beli, so tahun ni nak beli lagi, tengok balik yang tahun lepas punya barangan adakah fully utilized, fully dipakai. Kalau pakai hanya 50%, tahun ni kita tak payah beli jumlah yang sama macam tahun lepas, mungkin kita beli cuma 50%. So itu adalah tugas bawah financial management. Dia akan pastikan cost digunakan dengan seminimum mungkin, tapi profit dicapai semaksimal mungkin. Okay, so then seterusnya
Okay, next adalah production and operation management. Okay, develop and manage the activity to transform resources into goods, service and idea for the marketplace. So, production and operation. So, bahagian penghasilan, bahagian operasi. So, mereka hanya bertugas atau hanya menjalankan aktiviti yang berkaitan tentang penghasilan produk, servis dan juga idea untuk dijual dalam marketplace. Dia tidak menguruskan apa-apa tentang keuangan, tidak menguruskan apa-apa tentang mungkin dari segi administration atau mungkin dari segi HR. So mereka hanya fokus bahagian penghasilan produk lah. Okay, so itu kita panggil dia product and operation management. So seterusnya, human resource management. Ni yang tadi saya bagi tahu pasal staffing lah apa semua tu adalah tugas HR sebenarnya kalau tengok dekat sini. Handle staff function and deal with employees in formalized manner. Okay, itu adalah tugas HR manager, HR management. So mereka uruskan staff dan juga mereka pastikan semua staff functioning lah. Okay, setiap orang jalankan tugas masing-masing. Okay, soalah HR management. Seterusnya, marketing management, responsible for planning, pricing and promoting product and making them available to customer. So, marketing management, tugas marketing ni dia yang bersama-sama dengan middle management dan juga top management, dia akan join dalam planning, pricing, promoting product dan macam nak pastikan produk tu sampai kepada customer. Okay. So, mereka ni, which is orang marketing ni, contohnya orang yang buat sale. Okay? Orang yang buat sale adalah wakil daripada syarikat yang berurusan dengan customer. Di mana bila dia buat sale, dia buat contohnya macam bila ada pameran ke apa semua, dia promote produk. So, yang akan deal dengan customer ni bukannya bos. Yang akan deal dengan customer bukannya orang HR, tapi orang marketing. Mereka lah yang collect data, mereka analyse data, mereka lah yang tengok respon daripada customer, apa yang customer complain, apa yang customer comment. So, benda-benda info-info ni semua dia akan bawa kepada syarikat. Dia akan masuk bawah planning lah, di mana kita plan produk baru. Lepas tu harga, customer tak beli barang kita sebab harga mahal. So mereka bawa isu ni masuk ke dalam syarikat balik untuk dibincangkan bersama dengan top management. Lepas tu promoting produk. So promoting produk tu macam mana dia nak tarik customer supaya beli produk syarikat tersebut. Itu adalah tugas marketing management. So, seterusnya IT management. Tahulah dah nama pun IT kan. Okay, responsible for implementing, maintaining and controlling technology application in business such as computer network. Okay, so mana-mana syarikat sekarang kita dah ada IT management. Okay, so IT management ni tugas ni lah jaga network, jaga sistem, jaga server, jaga orang kata pastikan semua orang kata IT operation atau application semua berjalan dengan lancar, software semua updated supaya berjalan lancar, supaya kita tak stuck dari segi okay, kenapa kita kena ada IT department? Sebab yang utama adalah networking lah. Okay, so bila kita ada IT management, dari segi penyimpanan data-data, kita panggil dia IT intelligence orang kata apa nama tu saya tak ingat. Tak apa, nanti saya terangkan balik. Okay, so kita collect data tentang customer. Contoh macam Selcom, awak daftar Selcom, awak isi borang atau awak isi online, so dia akan masuk dalam sistem. So tu ada tugas IT management di mana dia akan simpan awak punya dalam server. Okay, dalam data center di mana dia akan simpan awak punya rahsia syarikat. So dia kena maintainkan this data server supaya sentiasa up to date. Dia tak boleh orang kata terlepas pandang lah, sebab di data server ni contain PDPA. Dia ada orang kata personal data punya protection. Okay, so kalau IT ni tak betul-betul manage benda tu, so benda tu bocor di mana orang luar boleh akses benda tu, so IT department akan kena bertanggungjawab lah. Okay, so then seterusnya, okay, dah habis dah, masuk pada administrative managers. Okay, manage entire business or major segment of the business, coordinate activity of specialized managers. Okay, so administrative manager ni adalah manager bahagian admin. Okay, so kalau dekat intern ni kita ada seorang admin managers kita panggil. So admin manager ni dia adalah ketua atau dia adalah orang yang menguruskan semua manager-manager yang ada dalam syarikat. Setiap manager ni dia ada seorang admin manager. So this admin manager ni akan coordinate orang-orang bawah ni lah. Okay, so then ni seterusnya kita akan masuk pada skill needed by manager. Ni adalah skill-skill dah banyak dah terangkan list sebelum ni kan. So skill needed by managers ni adalah apakah orang kata kriteria atau orang kata skill, saya ulang lagi, skill yang diperlukan oleh manager. So leadership, technical expertise, conceptual skill, analytical skill dan juga human relation skill. So saya akan go satu persatu. Okay, let's go.
Okay. Sebelum itu saya nak terangkan tentang types of leaders. Okay. Ini adalah jenis-jenis atau pembahagian-pembahagian leader, ketua. Okay. Kita ada autocratic leader, kita ada democratic leader dan juga kita ada free reign leader. Saya tahu autocratic ni ramai daripada kalian tahu. Okay. Autocratic ni kita dah baca tentang dalam sejarah sekolah dulu. Decision makers tell employees what to do. Itulah autocratic, di mana dia mengarahkan. Dia bukan memaksa, tapi decision hanya di mulut dia sahaja. So orang lain tak boleh nak argue, orang lain kena buat kerja seperti yang telah diarahkan. Itu adalah autocratic leader. Tetapi kalau democratic leader adalah involve employees in decision. So sebelum satu keputusan atau satu arahan dikeluarkan, dia akan tanya pendapat daripada pekerja-pekerja dia dulu. Itu adalah democratic leaders. Okay. So seterusnya masuk pada free reign leader. Free reign leader ni adalah employees work with minimal interference. So ada bagi tahu kat sini, free reign leader ni adalah contohnya macam ni. Sebagai seorang bos, okay, saya arahkan awak untuk mungkin siapkan projek ni dalam masa setahun. Okay. So kalau saya ni adalah seorang free reign leaders, saya akan cakap, tak kisahlah awak nak buat kat mana, awak nak buat bila, apa orang kata cara awak nak siapkan benda ni suka hati awak. Yang penting last sekali hasilnya saya nak. Itu adalah free reign leader, di mana dia biarkan employee dia kerja macam manalah cara sekalipun, tak kisah. Ikutlah cara pekerja dia nak settlekan benda tu pun tak kisah, asalkan bos dia nak pantau that end product atau end hasil yang, maksudnya hasilnya lah, nanti nak tengok macam bos nak tengok hasilnya lah. Okay. So bos tak nak tahu tentang macam mana cari settlekan benda tu. Tu adalah free reign leaders. So dia macam bagi orang kata kesenangan lah kepada pekerja nak settlekan sesuatu kerja. So seterusnya, okay, so ni adalah antara orang kata skill yang perlu ada pada managers. Okay, technical expertise, the specialized knowledge and training required to perform job related to managers area. Competent expertise is a skill for nearly all managers. So bila awak nak jadi seorang manager, awak perlu tahu tentang technical expertise. Okay, maksudnya kepakaran dalam bidang technical. So macam dari segi, okay, contoh macam awak beli mesin. Okay, untuk syarikat awak, awak mestilah tahu macam mana nak gunakan mesin tersebut. Kalau awak ni jadi manager lah, di mana awak boleh tunjukkan kat pekerja awak how to orang kata operate the machine. Tu kita panggil technical expertise. So contoh macam ni, competent expertise. Kalau awak jadi seorang manager, awak mestilah mahir dalam orang kata kepakaran menggunakan komputer. Okay. Di mana sekarang orang semua dah ada dengan komputer, pekerja-pekerja you semua pandai, mahir gunakan komputer, tapi you tak pandai. So nanti you mudah kena tipu lah sebagai seorang ketua. Okay. So dan seterusnya, conceptual skill are the ability to think in abstract term and see how parts come together to form the whole. The ability to think creatively needed by all managers, especially important for top managers. So conceptual skill ni maksudnya kemahiran berfikir. Dia boleh orang kata predict, atau dia boleh think untuk orang kata apa akan jadi hasilnya. Maksud dia orang boleh orang kata berfikir, kalau kita buat cara macam ini akan jadi macam ni, kalau kita buat cara macam ni akan jadi macam ni. Itu adalah conceptual skill. So conceptual skill ni ada banyak cara macam mana kita boleh develop. Okay, nak ada skill conceptual ni. Contoh antara yang paling orang kata common adalah dari segi pengalaman lah, di mana bila dia pernah bekerja dalam bidang tersebut dalam satu jangka masa yang panjang. Okay, so dia ada banyak pengalaman. So kalau misalnya dia tukar kerja, okay, dan syarikat baru tu ada related dengan job lama dia. Okay, so dia sebagai orang yang berpengalaman, dia boleh orang kata bagi orang kata pendapat dia, atau orang kata dia punya daripada pengalaman dia, experience dia, apa yang dia boleh orang kata assume apa yang akan berlaku. Tu adalah conceptual skill. Okay, seterusnya masuk pada analytical skill. So analytical skill ni dia hampir-hampir sama macam tadilah. Okay, di mana conceptual skill tadi, tapi dia ni the ability to identify relevant issues and recognize their importance, understand relationship between them and perceive the underlying causes of situation. Most important to top level managers, required in complex situation where solution is unclear. So analytical skill ni skill analisa. Okay, biasa skill analytical ni diperlukan bila nak settlekan satu masalah. Okay, so kalau misalnya macam okay, so macam syarikat pembinaan.
Okay, dia nak kena buat hotel 30 tingkat. Okay, then one day hotel tu masa dalam tengah proses buat, tiba-tiba hotel tu roboh. Okay, so mereka ni, okay, kalau misal analytical skill ni tinggi, dia kadang-kadang tak payah pantau, dia cuma tengok je dari segi list of raw material digunakan, dia tengok daripada gambar, so dia boleh analyse, oh kita ni problem dekat sini sebenarnya. Okay, tetapi kalau yang bawah sikit level of analytical skill ni, dia akan pergi tengok, dia akan pantau depan-depan mata betul, dia akan test, dia akan orang kata revise balik, tengok balik the project. So dia akan orang kata came out dengan satu solution kenapa benda tersebut boleh berlaku. Itu adalah analytical skill. Okay, so dia sangat diperlukan oleh managers sebab kita ni pekerja, kita hanya bekerja. So boss meletakkan decision. So this boss, top level managers ni, dia ada dia perlukan kemahiran analytical di mana kalau kita satu hari tak perform, dia orang boleh kata kenal pasti kenapa tak boleh perform. Okay, itu adalah analytical skill. Seterusnya adalah human relation skill. The ability to deal with people inside and outside of the organization. Managers with good HR skill are generally more successful. So human relation ni macam lebih kurang macam orang kata social skill lah sebenarnya, di mana you bersosial. Sebagai seorang manager, you tidak boleh duduk bawah tempurung, tak boleh duduk dalam kotak. You kena bersosial, you kena kenal siapa you punya potential competitors, siapa current competitors you. Lepas tu you kena kenal pasti siapa you punya supplier, siapa you punya mungkin wholesaler atau retailer, di mana orang-orang yang connected to syarikat. Okay, so boss kena baik dengan this link. Sebab apa? Sebab nak pastikan syarikat tersebut tak ada masalah dari segi mungkin nak cari substitute produk, atau mungkin dari segi kalau contoh macam ni okay, kita emergency, ada orang kata urgent order, dia nak 1000 unit. Okay, 1000 unit barangan. So, kita ni selalu order dekat supplier nak hasilkan hanya 500 unit barangan. So, kalau kita ni baik dengan supplier, kita minta dia halalkan dekat kita double supply, okay, dalam masa yang sangat singkat. Kalau kita baik dengan dia, tak ada masalah untuk kita dapatkan barangan tersebut. So, ini ikut logically lah kenapa human relation skill ni sangat penting sebenarnya. Lagi satu, okay, kalau misal syarikat-syarikat contoh yang buat media ni apa semua, dia kena baik dengan wartawan. Dia kena baik dengan orang kata media lain juga. Untuk apa? Untuk tolong dia sebarkan berita dia dengan lebih cepat. Okay, so adalah human relation skill. So, seterusnya masuk kepada where do managers come from? Okay. 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 So, kalau kita lihat kat sini, good managers are not born, they are made. Okay, so manager yang bagus ni, dia bukan lahir-lahir terus jadi manager. Tu bukan, tu baby boss dia macam itu. Tapi manager yang bagus ni, dia diciptakan atau dia make, bukan dilahirkan, dia apa? Dibuat, di make, dilahirkan, dibuat. Macam ni lah. Nak jadi good manager, tak boleh lahir-lahir terus jadi good manager, tidak. Dia mestilah berdasarkan pengalaman, lepas tu berdasarkan dia punya knowledge, dia punya level of education. Okay, maksud dia dibuat lah. Okay, so good managers ni, okay, ada cara-cara macam mana kita nak dapatkan managers. Okay, maaf saya terganggu. Okay, ada panggilan datang. Okay, so kita ada internal promotion. Okay, di mana ni adalah cara macam kita nak cari manager. Yang first kita promote kepada orang dalaman syarikat lah. Okay, so apa bagusnya adalah dia know the company. Maksudnya kalau kita ambil managers daripada kalangan pekerja yang memang dah ada dalam syarikat tersebut, kita offer dia untuk jadi manager. Bagusnya adalah dia dah tahu tentang syarikat tersebut. Dia tahu kelemahan dia kat mana, dia tahu potensi dia kat mana. So tak payah lagi nak kenalkan dia dengan siapa-siapa dalam syarikat tu, sebab dia memang bekerja dalam syarikat tu. Tu mudahnya lah. So tetapi masalahnya adalah limit innovation, di mana dia tidak, orang kata tidak berinovasi sangatlah, sebab dia adalah orang kata existing pekerja dalam syarikat. Dia tidak bukan daripada orang kata, bukan orang luar yang ada pengalaman baru atau mungkin ada idea baru. Okay, so seterusnya macam mana kita boleh cari managers adalah hiring from other organisation. So dia mungkin pekerja di syarikat lain, dia ada potensi, so kita offer dia untuk jadi managers untuk syarikat kita.
Okay, so better for innovation. Sebab apa? Sebab dia ada pengalaman daripada syarikat lama yang dia boleh bawa dekat syarikat kita. Tetapi masalahnya adalah dia ni do not know the company as well. So dia tidak mahir tentang, orang kata tidak kenal lagi tentang syarikat kita. So takes time jugalah. Okay. So dan seterusnya kita boleh hiring straight from college. So ni maksudnya kamikaze lah biasanya ni. Kalau hiring straight from college tu maksudnya budak tu habis dia belajar daripada degree, maksudnya habis dia belajar degree atau mungkin habis belajar master ke PhD, terus ambil dia untuk kerja jadi manager dalam syarikat. So masalahnya kat sini adalah lack of experience. So experience apa yang kita nak cakap ni? Lack of industrial experience. Okay, so kita nak ambil dia kerja dengan syarikat kita tapi dia tak ada pengalaman bekerja. Pura-pura terus jadi manager. Mungkin ada masalah yang sangat besar dekat situ. Okay, so then seterusnya decision making. Okay, so macam mana, apakah process of decision making? Yang pertama adalah recognize and define decision situation. Seterusnya adalah develop option. Lepas tu kita ada analyze option. Lepas tu select the best option, implement the decision, monitor the consequences. So okay, saya bagi satu contoh decision making ni. Customer complain produk kita ni mungkin customer kata tak berbaloi. Okay, mungkin customer kata bayar mahal tapi the product punya yang dia orang dapat tu macam tidak berbaloi. Okay, so kita recognize tu sebagai satu, orang kata, situasi lah. Okay, so seterusnya kita develop option. So kita keluarkan apa yang kita boleh buat untuk pastikan customer ni rasa bila dia beli produk kita rasa berbaloi. Mungkin kita increase size of the product, atau mungkin kita buat product bundling, maksudnya buy one get one free. Tak pun mungkin kita jual dengan harga lebih murah, atau mungkin kita kasih, orang kata, macam membership ke loyalty card ke dekat customer. Maksudnya at first dia beli mahal, kalau dia dah apply membership ni, next buy dia mungkin dapat kurang sikit promotion. Macam itu. So selepas bila kita dah keluarkan idea-idea kita analyse mana idea yang paling relevant, idea yang paling kurang cost tapi ada potensi untuk tingkatkan profit yang sangat tinggi. So kita analyse option. So kalau kita dah tengok mana yang okay, so kita select, pilih idea tersebut. Lepas tu kita implement dan kita tengok apakah consequences-nya. Betul tak idea kita tu, atau betul tak pilihan kita tu, adakah makin menguntungkan syarikat atau makin merugikan syarikat. So kita monitor benda tu. Okay. Dan last part for this chapter adalah reality of management. Okay, not a cut dry process. So nak jadi seorang management atau nak jadi seorang pengurus syarikat atau dalam bidang pengurusan ni bukannya main macam test. Kita tak ada, saya nak test lah jadi bos, tak ada, tak boleh. Okay, di mana kalau you nak jadi bos, you kena betul-betul concentrate jadi bos untuk pastikan syarikat atau orang di bawah you ni semua terjaga. Okay, so managers spend lot of time establishing and updating an agenda, networking dan juga confronting complex challenge of today business world. Ni adalah tugas-tugas, orang kata, scenario atau reality yang manager kena hadapi. Yang pertama adalah tengok kat situ, updating an agenda, a calendar that cover short term goal, long term objective. So mereka kena sentiasa dengan calendar. Okay, di mana dekat kalender ni kita ada tulis kita punya planning. Okay, kita short term planning, long term planning, kita ada strategic, tactical dan juga operational punya planning. Okay, so this perkara-perkara ni semua ada timeline kan, ada duration. So sebagai seorang manager dia kena keep track. Oh, okay, kita dah nak sampai setahun dah ni. So apa kita punya achievement apa semua. So tu dia kena pastikan, orang kata dia kena sentiasalah kata manage atau juga updating agenda dalam syarikat. Seterusnya adalah networking, build relationship and sharing information with colleague who can help manager achieve the item of the agenda. So dia kena sentiasa, orang kata, networking ni macam jaga hubungan dengan orang-orang yang boleh, kata, membantu dia untuk bangunkan syarikat dia. Okay, mungkin dia kena maintainkan hubungan dengan supplier, dia kena maintainkan hubungan dengan social media, dia kena maintainkan hubungan dengan, bukan social media tapi pihak media, di mana orang-orang ni akan banyak bagi info kat dia yang boleh bantu dia untuk stabilizekan syarikat dia dan juga menguntungkan syarikat dia. Dan yang ketiga adalah confront the complex challenge of today's business world. So dia kena sentiasa standby, ready dan juga sentiasa update tentang challenge of today's business world. So kalau yang semua semua dapat tahu, contohnya macam hari ni 31/3/2020, tadi saya baca kat New Straits Times, dia bagi tahu yang ekonomi global sekarang tengah jatuh.
Okay, sebagai seorang manager pada hari ini, okay, manager syarikat, so apa yang dia boleh buat untuk pastikan cabaran ini, which is today's challenge ni, tidak mengganggu, orang kata tak memberi impact yang huge impact dekat syarikat dia. Okay, so memang bila bisnes global ekonomi ni jatuh, mana-mana syarikat akan impacted. Okay, tetapi macam mana syarikat tu boleh bertahan dan juga manage syarikat betul-betul dengan tidak, orang kata, membazir, maksudnya gunakan kos yang banyak untuk benda yang tidak perlu, so dia boleh survive. Okay, so dah habis dah. That's all for this chapter. Okay, so untuk soalan tutorial, okay, untuk this chapter ada soalan tutorial. Okay, so untuk soalan tutorial yang empat ni, yang pertama, what is management? Okay, what are the 6 roles of managers? List and briefly explain 5 management function. What is a goal? Explain 3 components of a goal. Briefly explain 3 types of plan management. Okay, so dan seterusnya 5, 6, 7, 8. Okay, dan seterusnya 9, 10. Okay, so ada 10 soalan. Okay, so saya tahu awak semua, maksudnya saya bagi peluang lah, awak semua tidak perlu tulis pakai tangan lah, awak boleh buat pakai komputer. Okay, so awak simpan dulu tutorial ni, nanti saya akan bagi kemudian untuk awak hantar. Okay, so saya akan update kemudian. Okay, alright, so that's all for today. That's all for this time, this chapter. Okay, so I hope everyone okay, sihat walafiat. Okay, so jaga diri elok. Okay, salam keluarga. Okay, saya Mary regards to your family. So akan datang ada peluang kita akan berjumpa lagi. Okay, take care, bye bye.